Assalamualaikum semua. Cerita yang saya kongsikan hari ini berdasarkan pengalaman orang kampung di kampung nenek saya. Kejadian berlaku di satu daerah di negeri Perak. Pada masa itu, tanah Melayu belum mencapai kemerdekaan. Tapi, sebelum saya meneruskan cerita ini terlebih dahulu, saya ingin meminta maaf sekiranya cerita ini mungkin mengandungi unsur-unsur kelucahan yang mungkin boleh mengganggu keselesaan sebahagian pembaca. Wak Darmo bukan nama sebenar, mempunyai beberapa orang cucu, dan beliau ini terkenal dengan sikapnya yang suka cakap besar, lebih-lebih lagi berkenaan hal-hal misteri. Pada satu hari, Wak Darmo telah mengadakan kenduri perkahwinan anak perempuan dia. Setelah seharian penat melayan tetamu dari kalangan orang kampung dan sanak saudara, pada malam harinya, Wak Darmo bercadang untuk pergi ke pekan untuk mengetih. Bahasa Jawa bermaksud duduk-duduk di kedai kopi. Memang menjadi tabiatnya, setiap malam beliau akan minum bersama-sama rakannya di kedai kopi, sambil berbincang perkara kosong untuk menghabiskan waktu malam yang terluang. Maklumlah, di waktu itu mana ada lagi televisyen, apalagi internet seperti zaman kita sekarang ini. Jadi, itulah antara hiburan penduduk kampung. Begitulah cara orang dulu-dulu bersosial. Ketika dia hendak melangkah keluar rumah, isterinya telah membantah rancangan Wak Darmo itu dengan alasan masih ramai lagi sanak saudara yang berada di rumah. Lagipun awan menunjukkan tanda-tanda hujan akan turun tak lama lagi. Tapi semua leteran isterinya itu langsung tidak diendahkan olehnya dan Wak Darmo hanya membayangkan keenakan kopi Mama Ismail. Sampai di pekan, Wak Darmo pun order secawan kopi dari Mama Ismail dan menghabiskan waktu malam itu bersama rakan-rakan beliau dengan berbual kosong sambil menghisap rokok lanteng sejenis rokok yang digulung dengan tembakau Jawa dan dicampur cengkeh yang digunting. Syok-syok menyembang dengan rakan-rakan telah membuatkan Wak Darmo lupa malam telah lewat. Itu pun hujan renyai-renyailah yang telah menyedarkan malam telah semakin larut. Kerana takut hujan semakin lebat, Wak Darmo telah membayar harga kopi yang diminumnya dan beliau hendak berlalu dari situ. Semasa hendak berlalu dari situ, Mama Ismail telah menasihati Wak Darmo untuk tidur sahaja di kedai kopi itu. Pada masa yang sama, beberapa orang kawan-kawannya telah menakutkan Wak Darmo dengan pelbagai cerita seram. Dengan angkuhnya beliau bercakap, "Ini Darmo lah, kalau hantu datang aku selak kain aku, semua hantu cabut lari." Sambil ketawa mengekek-ngekek. Perbuatannya itu telah membuatkan rakan-rakannya meluat dengan sikap ego beliau itu. Dengan berbekalkan lampu suluh, Wak Darmo berjalan sambil menyanyi kecil untuk menghiburkan hati. Ketika Wak Darmo melalui sepohon pokok nipah, secara tiba-tiba pohon nipah itu bergoyang-goyang. Seperti di dalam rimbunan pohon nipah itu, ada sesuatu yang menggoyangkannya. Wak Darmo buat-buat tidak melihat, sambil menyanyi lebih kuat lagi untuk menghilangkan perasaan takut di hati. Namun apa yang mengecewakan, goyangan pohon nipah itu semakin kuat. Wak Darmo terus menjerit kepada pohon nipah itu, "Kau jangan buat hal, nanti aku selak kain aku, baru kau menyesal." Dengan tak semena-mena, satu tangan yang berbulu lebat telah keluar dari pohon nipah tersebut. Wak Darmo terpaku sebentar sambil menggeletar seluruh tubuh apabila suluhan lampu suluhnya menerangi tangan berbulu tersebut. Dalam ketakutan yang teramat sangat, beliau menjerit kepada tangan tersebut, "Kau ni tak faham bahasa betul lah, aku selak kain aku nanti, tahulah nasib kau." Tangan itu terus memanjang dan menghala ke arah Wak Darmo. Yang lebih menghairankan, badan makhluk tersebut tidak kelihatan. Umpama badan makhluk tersebut menyorok di dalam pohon nipah di tepi jalan itu. Dalam ketakutan yang amat sangat itu, Wak Darmo telah menyelak kainnya, dengan harapan tangan yang berbulu lebat itu akan hilang selepas beliau menyelak kainnya. Namun, lebih malang lagi apabila beliau menyelakkan kainnya, tangan itu semakin memanjang ke arahnya. Dan apa yang lebih mengecewakan, apabila tangan itu telah meraba tempat sulitnya. Tanpa membuang masa, dengan ketakutan yang teramat sangat, beliau mula melakukan langkah 1000 sambil menjerit-jerit ketakutan seperti orang hilang pedoman. Sepanjang jalan, dalam larian itu Wak Darmo masih terasa tempat sulitnya masih diraba oleh tangan berbulu tersebut. Jadi, semakin kuatlah Wak Darmo mengerah tenaga menjerit dan berlari. Sebaik saja sampai di rumah,
Wak Darmo terus menerpa pintu rumahnya yang diperbuat dari atap nipah, lalu terus duduk kepenatan di lantai rumahnya. Seluruh ahli keluarga, sanak saudara dan tidak ketinggalan jiran tetangga yang terkejut dengan suara Wak Darmo. Mereka telah membawa lampu masing-masing ke arah Wak Darmo. Lantas masing-masing menyuluh ke arah Wak Darmo. Malang 1000 kali malang. Rupa-rupanya, ketika beliau lari dari tangan berbulu itu, beliau telah melucutkan kain yang dipakainya kerana kain yang dipakainya telah mengganggu lariannya. Seluruh kaum keluarga, sanak saudara dan jiran-jiran yang hadir dari kalangan perempuan bertambah terkejut melihat Wak Darmo hanya memakai songkok, baju Melayu dan tak berkain sambil duduk berlunjur kepenatan. Mereka menjerit-jerit malu, manakala yang lelaki pula terus menolehkan muka dan memandang ke tempat lain. Anak-anak Wak Darmo cepat-cepat mengambil kain dari biliknya untuk menutup tubuh Wak Darmo. Selepas kejadian itu, Wak Darmo telah mengalami demam yang sangat teruk selama seminggu. Sekian cerita saya kali ini, benar atau tidak, wallahu alam. Pengajaran dari cerita ini, janganlah kita bercakap besar, kelak akan memakan diri.